Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada slot yang kali ini dalam bicara Nur Ramadan untuk sama-sama kita uh, mendengar, berkongsi peringatan-peringatan bersempena dengan Ramadan kali ini. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk menyambung sedikit perbincangan saya pada sesi yang lepas tentang maqasid Al-Quran. Dan pada sesi yang sebelum ini, saya telah pun menceritakan, telah pun sama-sama berkongsi dengan tuan-tuan tentang kisah bagaimana Al-Quran ini, salah satunya tujuan diturunkan Al-Quran adalah untuk menjadikan manusia itu lebih baik. Malah dikatakan, jadilah umat yang terbaik. Dan umat yang terbaik itu pula bukanlah untuk kita memberi manfaat terbaik itu kepada kelompok kecil kita sahaja, tetapi terbaik itu adalah terbaik kepada seluruh umat manusia. Tak kira agama, bangsa, keturunan, warna kulit dan sebagainya. Sebab kalimah yang digunakan kuntum khaira ummah uhrijat linnas. Dikatakan linnas itu, annas itu adalah merujuk kepada seluruh manusia. Dan kita berbincang tentang contoh-contoh seperti yang kita lihat, menjadi yang terbaik adalah dengan cara memerdekakan minda kita, meminda umat, supaya mereka tahu bahawa salah satu ciri penting untuk bergerak ke hadapan, menjadi lebih maju, menjadi lebih baik adalah menjadi umat yang bebas berfikir, bebas bertindak atas panduan Al-Quran. Kita dah bacakan tentang kisah Zulkarnain dan kita juga telah bacakan tentang kisah Musa AS. Ketika Nabi Musa AS memerdekakan hamba-hamba dalam kalangan Bani Israel itu, maka apa yang dilakukan, baginda membawa semua hamba-hamba Bani Israel menyeberang Laut Merah. Dan akhirnya, kita tahu ceritanya, Fir'aun dan koncon-konconnya ditenggelamkan oleh air laut itu. Kita akan teruskan sikit kisahnya. Sebab kisah memerdekakan minda umat ini, ataupun kisah memberdayakan umat, ia bukan kisah yang biasa. Sebab untuk membina prasarana fizikal, menara tinggi, kalau masa Fir'aun tu dia membina piramid, kan? Sampai sekarang ada. Maksudnya untuk membina monumen, bangunan fizikal itu perkara mudah. Apatah lagi pada ketika itu Fir'aun mempunyai kuasa ekonomi. Di belakangnya ada Haman, ahli politik yang kabinetnya yang cukup hebat. Dia ada Qarun yang punya harta yang cukup banyak. Jadi untuk membina sesuatu menggunakan material itu perkara mudah. Tetapi untuk membina manusia, untuk membina rakyat yang merdeka, bukan satu kerja yang mudah. Dan Musa berjaya lakukan itu. Dan dia berjaya meyakinkan masyarakat, umat pada ketika itu untuk menyertainya dan keluar daripada kepompong atau tempurung minda yang didoktrinkan oleh Fir'aun. Jadi umat ini perlu diberdayakan dengan dibina keyakinan, dengan dibina maruah mereka, kehormatan mereka, harga diri mereka sebagai seorang manusia. Sebab Tuhan sendiri telah memuliakan manusia.
memuliakan dengan pembangunan jiwa optimistik bahawa nasib mereka boleh berubah, boleh diubah. Maka mereka sanggup mengikut Musa AS berhijrah meninggalkan zon selesa mereka. Dekat situ adanya jiwa dan idealisme reformasi untuk mereka berubah daripada kezaliman kepada kebenaran. Daripada kegelapan kepada cahaya. Now, rasa untuk berubah itu ada dan mereka telah mulakan. Maka mereka seberang ke Laut Merah. Setelah mereka terselamat, maka tinggal selangkah lagi untuk memasuki negeri baharu yang telah pun dijanjikan. The Promised Land. Negeri yang mana mereka dijanjikan untuk kemerdekaan dan kedaulatan. They have their own country. The freedom untuk ada kedaulatan negara sendiri, pemerintahan sendiri. Dan perjalanan itu tidak mudah. Mereka telah melalui step pertama, langkah pertama. Tetapi masalahnya ialah umat ini tidak berjaya, gagal untuk mengikuti hijrah Nabi. Reformasi yang dibawa oleh Nabi Musa tidak diikuti untuk proses yang selanjutnya. Maka sejarah menukilkan bahawa bangsa itu tidak sanggup untuk berhadapan dengan kauman jabbarin, kaum teroris yang mesti diperangi, yang menempati tempat tersebut. Mereka menjawab, maka pergilah engkau bersama Tuhanmu dan perangilah mereka. Kami mahu bersenang-senang sahaja di sini. Dinukilkan dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat yang ke-24. Maka kita dapat lihat, ternyata jiwa hamba yang mereka warisi sekian lama amat sukar dicabut hingga ke akar umbi. Umat Bani Israel merasakan bahawa mereka telah bebas daripada cengkaman Fir'aun, Haman, Qarun dan konco-konconya. Sedangkan untuk bergerak ke hadapan, perjuangan itu belum selesai. Mereka perlulah menempa tempat yang mereka perlu pergi. Hijrah itu tak sampai sebab mereka takut untuk mengikut Nabi. Bersedia untuk bersenang-senang di tempat itu. Berbeza dengan kisah hijrah baginda Nabi Muhammad SAW daripada Mekah ke Madinah, apabila sama untuk membawa umat-umat yang tertindas di Mekah disebabkan dizalimi oleh kafir Quraisy ke Madinah. Bila umat Nabi yang mengikut Nabi hijrah sampai ke Madinah, maka reformasi itu terhasil. Mereka sampai ke Madinah. Dan akhirnya terjadilah negara Islam pertama di Madinah, yang mana sejarah menukilkan bahawa di situlah bermulanya baginda dapat dapat laksanakan perundangan dan bagaimana cara pemerintahan yang dihajati, yang dihasratkan. Berbeza kisah dengan Nabi Musa ini apabila umatnya tak ikut sampai ke akhirnya hijrah itu. Tak sanggup melawan, menentang bangsa yang sepatutnya mereka tentang. Jadi, sebenarnya banyak lagi kisah-kisah dalam Al-Quran yang menunjukkan bahawa untuk mencapai kemerdekaan minda, untuk mencapai satu freedom, kedaulatan, dia perlukan perjuangan. Dan perjuangan itu memerlukan kesusahan dan tak ramai yang sanggup.
Tuan-tuan, kita berada dalam bulan Ramadan. Apa yang kita belajar? Kita belajar kesusahan. Kita belajar tak makan, tak minum. Ini benda rutin yang kita buat setiap hari. Biasa kita makan 6 kali sehari. Daripada pagi, minum pagi, tengah hari, lepas tu ada minum petang. Ada makan malam, lepas tu ada supper pula. Jadi banyak. Bulan Ramadan, kita tak boleh buat semua tu. Yang kita ada sahur, lepas tu kita ada buka puasa. Lepas tu kita ada moreh lah, orang Melayu ada moreh. Dah kena potong dah waktu makan kita. Bukan sekadar itu, tak boleh buat perkara-perkara lain yang boleh turut membatalkan puasa kita. Perkara-perkara yang boleh batalkan puasa kita banyak. Biasa kita buat setiap hari. Dan yang mengurangkan pahala pun kita boleh kita kena tolak jauh-jauh. Kena jaga mulut kita lain daripada kita biasa buat hari-hari. Inilah medannya, medan pertempuran, perjuangan untuk kita hijrahkan diri kita daripada keadaan kita yang sebelum ini, yang kita nak buang segala habit-habit kita yang tak baik. Kita nak hijrah. Lepas Ramadan, kita nak jadi yang lebih baik. Jadi Ramadan ini adalah medan tarbiyah, medan perjuangan, medan mujahadah untuk kita meningkatkan diri kita. Nak jadi yang terbaik tadi tu. Berdasarkan panduan daripada Al-Quran. Al-Quran ni ajar kita banyak perkara. Kita baca sejarah Nabi bukan sekadar untuk kita nak tengok kehebatan Nabi-Nabi terdahulu ataupun kita nak sentimental. Tak. Kita baca sejarah untuk kita faham agar kita tidak melalui dan melakukan kembali kesilapan yang lalu. Yang telah pun dibuat oleh umat-umat terdahulu. Jadi, kisah tu banyak. Dan relevan. Sebab apa? Sebab itulah maqasid Al-Quran. Matlamat Al-Quran. Kalau dalam konteks kenegaraan contohnya. Sama juga. Kita nak tengok ke mana kita nak bawa negara kita untuk akan datang. Kita kena faham sejarah masa lalu. Kalau kita dalam organisasi, sama. Kita nak tentukan kita punya visi matlamat organisasi untuk masa depan, kita kena tengok di mana kita masa lalu. Atau di mana kita pada waktu ini. Jadi manusia perlu kepada Al-Quran. Sudah tentu kita tak mahu, kalau dalam konteks negara, kita tak mahu negara kita ini menjadi satu negara yang sifatnya asabiah sempit. Kita mahu negara kita ini, negara Malaysia, negara berbilang kaum dan agama, pelbagai masyarakat, bangsa Melayu, Cina, India, Iban, orang Ulu dan sebagainya, tinggal bersama-sama dalam negara Malaysia yang bersatu padu, yang sejahtera, yang demokrasi, yang maju, harmoni, dan lain-lain lagi elemen-elemen positif yang kita banggakan. Jadi kita sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim, apa kualiti yang kita nak bawa? Sebagai orang Muslim, orang Melayu, khususnya kita, sebab kita cakap tentang diri kita, yang rata-ratanya 70% dekat Malaysia ni orang Melayu, apa yang kita nak bawa? Kualiti apa yang kita nak tunjukkan kepada masyarakat Malaysia? Kualiti itulah yang saya maksudkan, kualiti yang kita boleh ambil mengikut panduan Al-Quran. Sebab tu, tuan-tuan nampak kaitan dia, Ramadan mendekatkan kita dengan Al-Quran, Al-Quran mendekatkan kita untuk menjadi yang terbaik. Jadi ambil kesempatan ini untuk jadi yang terbaik, bukan sekadar untuk diri kita tuan-tuan, tetapi juga untuk masyarakat secara amnya. Individu baik melahirkan masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik melahirkan negeri yang baik. Dan negeri yang baik perlukan kepada pentadbiran kerajaan yang baik. Maknanya apa? Kita faham. Akhlak individu yang berakhlak Quranik merupakan titik penting dalam melahirkan masyarakat, negeri dan pemimpin yang baik.
Sebab itulah nilai Quranik ini perlu diberikan perhatian, perlu diberikan penekanan dalam segala hal ehwal daripada kehidupan kita, sehinggalah hal ehwal tata kelola dan tadbir urus kerajaan dan lain-lain program yang menjadi dasar kepada hidup berkerajaan. Jadi itulah dia sedikit yang saya fikirkan ibrah ataupun perkara penting yang kita boleh bawa dan kita boleh amalkan dalam kehidupan kita seharian. Tuan-tuan, sebenarnya untuk kita menjadi baik ini, kita perlukan proses, kita perlukan masa. Dan Ramadan ini adalah waktu yang cukup baik untuk kita dekatkan diri kita, untuk kita melakukan perubahan-perubahan seperti mana yang kita ceritakan. Harapan kita ialah apabila Ramadan ini berlalu, kita sambutnya dengan keriangan Aidilfitri. Kita sambut dengan keriangan kita telah melalui mujahadah sepanjang Ramadan. Kita sambut dengan keriangan sebab kita telah pun melalui madrasah ataupun persekolahan Ramadan yang membawa kita lebih dekat dengan Al-Quran. Itu sebab kita merayakan Aidilfitri. Dan bila kita jadi baik, kita dah dekatkan diri kita dengan Al-Quran, kita telah membina satu rutin baharu yang lebih baik berbanding sebelum Ramadan. Seolah-olah kita bersih. Kita harap kita punya pahala berganda. Kita harap banyak dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harap kita kembali semula suci, fikrah kita, minda kita suci, hati kita bersih seperti mana kita baru lahir daripada rahim ibu kita. Itu hasrat kita. Dalam Al-Quran disebut apabila tujuan Ramadan ini berakhir, dia disebut la'allakum tattaqun. Semoga kita beroleh takwa. Jadi itulah sebenarnya sedikitlah sebagai yang kita boleh bawa balik. Saya ingat maqasid Al-Quran ini sangat penting untuk kita fahami. Dan insya-Allah lepasnya ada kesempatan lain, saya doakan yang terbaik untuk tuan-tuan untuk terus meneroka apa lagi matlamat Al-Quran. Kenapa kita baca Al-Quran? Kenapa kita perlu sangat yakin dan kita perlu teliti, kita bukan sekadar bertadarus tuan-tuan. Al-Quran ni bagus, tapi bukan terhenti di situ. Kita kena tadabbur, kita kena mengkaji, mencari makna, mengkaji sirah yang akhirnya kita tahu, oh ini matlamat Al-Quran, ini besarnya Al-Quran. Dan kita kena faham, dan akhirnya kita akan faham bahawa Al-Quran ini memang adalah mukjizat yang terbesar. Mukjizat yang terbesar diturunkan dan sampai kepada umat Nabi Muhammad, kepada kita semua. InsyaAllah, saya doakan yang terbaik untuk tuan-tuan. Selamat menunaikan ibadat Ramadan dan selamat meneruskan pecutan terakhir. Semoga sama-sama kita usahakan Al-Qadar dan semoga kita semua mendapat takwa dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.